jadi host Boleh tak? Dah ramai ke tak? Apa dia? Dah ramai ke? Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. Sekali dengan saya dengan Tok Zafi 5 orang. Tapi tak apa, kita boleh jalan dulu perlahan Recording insyaAllah. in progress. Kita boleh jalan dulu perlahan insyaAllah. Okay, baik. Sekarang kita akan sambung surah At-Taubah. Muka surat 190. Muka surat 190. Okay, ayat yang ke-24. Muka surat 190, ayat yang ke-24. Surah At-Taubah. Okay, baik. Baca doa sikit Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Muka surat 190 ayat yang ke-24 surah At-Taubah. Ayatnya berbunyi kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Boleh? Itu ayat kita. Okey, baik. Kul katakanlah. Misalnya Allah suruh Nabi Muhammad berkatalah kepada orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah yang telah masuk Islam. In jika kana adalah abaukum, bapa-bapa kamu. Abaukum, bapa-bapa kamu. Wa dan abnaukum, anak-anak kamu. Abnaukum, anak-anak kamu. Wa dan ikhwanukum, adik-beradik kamu. Ikhwanukum, adik-beradik kamu. Wa dan azwajukum, isteri-isteri kamu. Azwajukum, isteri-isteri kamu. Wa dan ashiratukum, kaum kerabat kamu. Ashiratukum, kaum kerabat kamu. Wa dan amwalun, harta-harta. Amwalun, harta-harta. Iqtaraftumuha, yang kamu usahakannya. Iqtaraftumuha, yang kamu usahakannya. Wa dan tijaratun, perniagaan. Tijaratun, perniagaan. Takhshawna, yang kamu takutkan. Takhshawna, yang kamu takutkan. Kasadaha, kerugiannya. Kasadaha, kerugiannya. Wa dan masakinu, rumah-rumah. Masakinu, rumah-rumah. Okey. Satu rumah maskan. Satu rumah maskan. Banyak rumah masakin. Masakin ni bukan orang miskin. Jadi perkataan maskan ataupun masakin, rumah ni, huruf asalnya apa? Sakana. Sin, kaf, nun. Sin, kaf, nun. Daripada perkataan sin, kaf, nun, keluarlah perkataan sakinah. Apa terjemah sakinah? Ketenangan. Apa terjemah sakinah? Ketenangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rumah adalah salah satu tempat ketenangan bagi manusia. Okay? Kalau kita duduk kat tempat kerja, kat masjid, kat surau, kedai makan, ada pantalan dari sudut pakaian, cara duduk. Betul lah kan? Tapi kalau kat rumah, kita bebas. Nak pakai keplekat, nak pakai singlet. Kalau perempuan tak payah pakai tudung, tak payah pakai anak tudung dalam rumah. Jadi masakin ni tempat tenang. Selain masjid, selain berzikir, rumah adalah tempat tenang. Di orang yang balik kerja terus tidak ada dalam fikiran dia nak kembali ke rumah cepat-cepat, nak balik rumah cepat-cepat,
maka dia ada masalah. Dia ada masalah. Dia lagi tenang duduk dengan kawan-kawan kat kedai mamak. Dia lagi tenang duduk di luar rumah. Tak kisahlah. Lagi tenang duduk kedai mamak, seorang-seorang pun tak apa. Itu masalah. Patutnya orang yang normal, balik je kerja, selesai je urusan, dia terus fikir nak balik rumah dengan cepat. Tak sabar nak jumpa isteri, tak sabar nak jumpa anak-anak. Okay, baik. Itu cerita masakin lah. Okay, tak apa. Masakin rumah-rumah. Tardawnaha yang kamu sukainya. Tardawnaha yang kamu sukainya. Okay. Ahabba lebih dicintai. Ahabba lebih dicintai. Ilaikum kepada kamu. Ilaikum kepada kamu. Okay. Min daripada. Allah. Wa dan rasulihi rasulnya. Okay. Wa dan jihadin berjihad. Jihadin berjihad. Fi di. Terjemah fi di. Sabilihi jalannya. Okay. Fa maka. Okay. Tarabbasu tunggulah kamu. Tarabbasu terjemah dia tunggulah kamu. Tunggu. So you wait. Marah ni sebenarnya. Tunggulah kamu. Hatta sehinggalah. Okay. Hatta sehinggalah. Ya'tiya mendatangkan. Okay. Ya'tiya mendatangkan. Allahu oleh Allah. Okay. Allahu oleh Allah. Bi dengan. Okay. Amri keputusannya. Okay. Terjemah amri keputusannya. Wa dan Allah. Okay. Terjemah Allah lah. Okay. Allah. La tidak. Yahdi akan memberi. Okay, terjemah Yahdi akan memberi petunjuk. Qauma kepada kaum. Al-fasikin yang fasik. Okey, baik. Terjemahkan ayat pertama kita. Tolong terjemahkan ayat pertama kita, Puan Norazilah. Terjemahkan Puan Norazilah. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah, jika adalah bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan adik-beradik kamu dan isteri-isteri kamu dan kaum kerabat kamu dan harta-harta yang kamu usahakannya dan perniagaan yang kamu takutkan kerugiannya dan rumah-rumah yang kamu sukainya lebih dicintai kepada kamu daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah kamu sehinggalah mendatangkan oleh Allah dengan keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Okey, baik. Terima kasih Puan Norazina. Ni ayat pertama kita ni. Ayat ni ada kaitan dengan ayat minggu lepas, iaitu ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Ayat 23 tolong baca dia boleh? Puan Izawani tolong baca ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapa-bapa kamu dan adik-beradik kamu pemimpin-pemimpin jika mereka memilih kekufuran berbanding iman. Dan siapa yang menjadikan mereka pemimpin di kalangan kamu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Jadi dua ayat ni, 23 dan 24, Allah turunkan mengenai orang-orang Islam yang berat hati nak hijrah bersama Nabi SAW. Mereka tahu kena hijrah, mereka tahu kena ikut Nabi hijrah untuk selamatkan iman.
Mereka tahu. Okey. Mereka tahu kena hijrah bersama Nabi untuk selamatkan iman. Tetapi oleh kerana mereka dipujuk oleh saudara-saudara mereka. Mereka asalnya nak hijrah ni memang dah bagi nama, bersiap sedia untuk hijrah bersama Nabi. Tapi kaum keluarga mereka, mak-mak mereka, tok nenek mereka, adik-beradik mereka cakap pada mereka, kamu nak hijrah? Kamu tak fikir kami ke? Kami mak kamu, kami keluarga kamu, kami sayangkan kamu, kami perlukan kamu. Jadi kalau kamu hijrah, macam mana keadaan kami? Jadi mereka pun tak jadi nak hijrah. Maka Allah turunkan ayat minggu lepas. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapa-bapa kamu, adik-adik kamu, pemimpin-pemimpin ataupun orang yang kamu sanggup serahkan urusan kamu pada mereka, kalau mereka memilih kufur atas iman. Okey, itu ayat minggu lepas. Maksudnya kalaulah mereka memilih untuk jadi beriman, kamu kena utamakan mereka. Tapi kalau mereka memilih untuk jadi kufur lebih pada iman, maka masa tu kamu tak boleh mengutamakan mereka. Okey, itu ayat 23 tu Allah Ta'ala tujukan secara general semua orang beriman. Manakala ayat 24 ni, Allah Ta'ala suruh Nabi cakap direct pada mereka, pada orang beriman. Katakanlah, wahai Muhammad, ada 8 perkara yang kita akan bincang satu-satu insya-Allah. 8 perkara ni, kalau kamu sayang, kamu cintai lebih daripada Allah, Rasul dan berjihad, tunggulah kamu. Ni warning. Okey, baik, bapa-bapa. Semua orang sayang bapa-bapa. Bila sebut bapa, termasuklah mak sekali. Semua orang sayang bapa dia. Okay, semua orang sayang bapa dia, jaga nama bapa dia, jaga nama keturunan dia. Semua orang menyayangi bapa-bapa dia. Anak-anak tak perlu cakap. Semua orang sayang anak-anak. Okey? Kadang-kadang oleh kerana anak lah, okey, ayah tu mula jadi kedekut. Oleh kerana anak lah, ayah tu mula jadi pengecut. Dulu masa bujang, ada je seruan perang, boleh, on, jalan. Tapi bila dah ada anak, tengok muka anak, tak sampai hati nak tinggalkan anak. Lagi pegang tengok muka anak, nanti kalau aku mati macam mana anak bini aku. Okey? Dengan sebab anak lah, dulu dia dapat bagi masa ibadat banyak. Sekarang bila ada anak, ibadat dia dah kurang. Apa alasan dia? Main dengan anak. Gurau dengan anak. Dulu masa tak ada anak, Masya Allah, boleh belanja orang. Sekarang dah ada anak, tak kurang nak belanja orang. Kenapa? Lebih mengutamakan anak-anak, nak beli mainan ke anak, seluar mahal, kasut mahal ke anak, contoh. Kemudian, adik-beradik. Okey, sayang adik-beradik. Pasangan. Sayang pasangan. Ni tak payah cakap lah. Memang ni kita kata, ini kita panggil fitrah. Sayang kepada benda-benda ni. Sayang keluarga. Sayang harta benda yang kamu usahakan. Kita kerja penat-penat pagi petang, pagi keluar kerja petang balik, dapat duit. Sayanglah. Okey? Sayang pekerjaan, maksudnya sayang pekerjaan. Niaga. Mula-mula nak naik niaga ni, mula-mula nak berniaga ni bukan senang. Nak kita kata nak kumpul customer, nak cari customer tetap, nak cari customer yang istiqamah. Nak mulakan perniagaan bukan senang. Kerana perniagaan tu dah maintain, perniagaan tu dah kukuh, dah steady, dia tiba-tiba nak kena tinggal, pindah tempat baru. Ingat senang nak mulakan hidup baru kat tempat baru. Jadi berat nak tinggal perniagaan. Kemudian rumah-rumah, kita dah selesa duduk kat sini. Kita dah selesa duduk rumah besar, dah selesa duduk rumah yang ada seruan, ada internet sebagainya, tiba-tiba kena hijrah. Semata-mata nak jaga iman, nak jaga agama, kena hijrah. Tempat baru ni tak tahu lagi macam mana. Internet mungkin mahal, susah nak dapat, contohlah. Ataupun tempat baru ni jauh sikit, pendalaman tak boleh masuk internet, contoh. Jadi rumah yang kamu sukai, 8 perkara, kita ulang kaji balik. Bapa-bapa, mak sekali lah. Anak-anak, cucu cicit ke bawah, semua termasuk. Adik-beradik, pasangan, kaum kerabat, harta benda, perniagaan, rumah-rumah. Kalau 8 perkara ni lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah, tunggulah kamu. Ditunggu ni sebenarnya ancaman. Mak kan, dia nak marah kita kat depan-depan rumah orang ataupun kat rumah saudara mara. Takkan dia nak piak kita depan rumah orang? Takkan dia nak piak kita depan rumah tok nenek kita? Masa tu dia kat bagi dia, tunggulah tunggu. Kau tunggu. Jadi kau tunggu tu maksudnya apa? Ancaman. So Allah memberi ancaman pada orang Islam yang menyayangi 8 perkara ni lebih pada Allah, lebih pada Rasul, lebih pada berjihad.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Salah ke tak salah menyayangi 8 perkara ni? Berdosa ke tak berdosa menyayangi 8 perkara? Soalan. Berdosa ke tak menyayangi 8 perkara ni? Ha? Tidak Siapa nak jawab? berdosa. Tak Ya? berdosa. Tak berdosa. Tak berdosa. Bukan sekadar tidak berdosa, Puan Zakiah. Terima kasih, tolong jawab. Bahkan wajib. Wajib kena sayang mak ayah, wajib kena sayang anak-anak, wajib kena sayang adik-beradik, saudara-mara. Mana boleh tak sayang? Mungkin ada orang dia kahwin tak sayang isteri. Pelik Ada orang dapat anak tak sayang anak. Pelik. Bukan sekadar tak dosa, kan wajib kena sayang. Habis tu ancaman ni, yang Allah marahnya ialah bila sayang 8 perkara ni sampai abaikan perintah Allah, abaikan perintah Nabi, Nabi ajak pergi perang, tak nak pergi perang. Tu yang salah. Sayang 8 perkara ni tak salah, bahkan wajib. Yang salahnya, yang diancamnya, yang Allah marahnya ialah bila sayang 8 perkara ni, bila sampai seruan perintah Allah, tak nak pergi sembahyang. Alasan apa? Alasan nak main dengan anak, contohlah. Bila datang suruhan sembahyang, tak nak pergi sembahyang. Alasan kenapa? Kalau tutup kedai rugi. Tu yang Allah marah. Baik, jadi Allah nak dalam ayat ni, kita sayang Allah, Rasul dan juga jihad lebih pada 8 perkara. Soalannya, boleh tak kita sayang Allah, Rasul dan jihad lebih pada 8 perkara? Ada tak hari ni orang Islam, dia lebih menyayangi Nabi pada isteri dan anak-anak dia? Ada tak? Kita tanya diri kita lah. Kita tanya diri kita. Mungkin ada, kita tak pastilah. Tapi kita tanya diri kita. Kita tak pernah jumpa Nabi, tak pernah bersama Nabi, hanya baca kisah Nabi. Agak-agak, berapa kali kita pernah menitiskan air mata sebab Nabi? Itu satu. Dan agak-agak lah, kalau esok lusa Allah uji anak kita meninggal, contoh. Esok lusa Allah uji anak kita meninggal. Kita punya kesedihan terhadap anak kita meninggal, contoh lah ni. Sama tak kesedihan kita terhadap susah payah Nabi, pengorbanan Nabi? Sama tak? Tak sama, tuan-tuan dan puan-puan. Kita hanya tahu Nabi melalui ayat Quran, hadis, kisah-kisah sirah Nabi itu je. Boleh tak kita ni mendatangkan cinta Nabi lebih pada isteri, lebih pada anak? Boleh tak? Sebenarnya tak boleh. Tipu saya kata saya. Tipulah kalau saya kata saya sayang Nabi lebih pada isteri dan anak-anak saya. Sedangkan saya tak pernah bersama Nabi. Saya lagi banyak kadang-kadang kawan kita yang satu surau, satu office. Bukan saudara mara ni, bukan darah daging. Kawan baik, se-office, satu Jumaat surau, meninggal dunia. Kita hari ni jadi lemah, jadi sedih, jadi kecewa sebab kawan baik meninggal dunia. Untuk Nabi SAW, kita tak pernah jumpa. Pernah tak ada perasaan sedih, hiba, sayu terhadap Nabi? Tak pernah, perasaan tu tak ada. Sebab kita tak pernah bersama Nabi. Jadi kita tak rasa kehilangan Nabi, kita tak rasa kesedihan bila tak bersama Nabi. Baik, Tuan Sofi boleh tak bagi saya jadi sekejap, Tuan Sofi? Boleh tak, Tuan Sofi, sekejap? Kecintaan ni ada 3 tahap. Ni bagus. Ni ada dalam kitab ni. Midrajul Fawatih. Tuan Sofi, okey, baik. Terima kasih, Tuan Sofi. Okey, kecintaan ni ada 3 tahap. Okey, kecintaan ada 3 tahap. Saya tulis terus 3. Pertama dipanggil mahabbah tabi'iyah. Mahabbah, kecintaan lah ni ya. Mahabbah tabi'iyah. Mahabbah tabi'iyah. Ni yang pertama. Yang kedua dipanggil mahabbah aqliyah. Aqliyah. Yang ketiga dipanggil mahabbah nafsaniyah. Nafsaniyah. Nun, fa, sin, alif, nun, ya, ta. Kalau tuan-tuan ada buku ni, ada cerita dalam buku ni. Tahap-tahap cinta. Boleh? Okey, baik. Mahabbah tabi'iyah. Tabi'i ni maksudnya apa? Tabiat asal. Semula jadi. Mahabbah tabi'iyah ni maksudnya semula jadi, secara semula jadi, kita memang sayang anak, sayang mak, sayang isteri, sayang adik-beradik. Ini dia panggil tabi'iyah. Tak perlu pun kita datang ceramah bagaimana nak menyayangi anak-anak. Tak, automatik dapat anak sayang. Itu normal. Tak perlu pun kena bagi tazkirah cara nak sayang anak, cara nak sayang isteri. Tak payah.
Cara nak sayang mak, tak perlu. Sebab itu tabi'i. Secara tabi'inya binatang pun ada sifat. Sayang anak, sayang mak, binatang pun ada sifat. Dia panggil kecintaan secara semula jadi. Tanpa perlu diusahakan. Secara tabi'inya, kita sayang anak, isteri, pasangan, adik-beradik, mak ayah. Secara tabi'inya kita sayang tempat tinggal kita. Secara tabi'inya kita sayang bisnes kita. Secara tabi'inya kita sayang duit kita yang kita usaha kerja bagi petang siang malam. Okey. Yang kedua, dia panggil mahabbah aqliyah. Mahabbah aqliyah ni apa dia? Hati kita tak ada perasaan cinta semula jadi terhadap sesuatu perkara tersebut. Tetapi akal kita suruh kita cintai. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak kita lahir-lahir tu cinta pada Nabi? Okey, menangis-nangis 4-5 tahun tu, mak tanya, kenapa menangis, nak susu ke, nak tidur ke, buai besar dalam pampers ke? Tak, mak, nak tengok Nabi, nak jumpa Nabi. Tak ada bayi-bayi macam tu. Tak ada bayi-bayi Islam, anak-anak kita secara semula jadi 4-5 tahun menangis, bagi susu tak berhenti, bagi tidur tak berhenti, tukar pampers tak berhenti menangis. Bila tanya kenapa nak tengok Nabi, nak jumpa Nabi, tak ada. Itu bukan secara tabi'i. Bila seorang tu ada rasa cinta Nabi, bila kita belajar sirah Nabi, susah payah Nabi, pengorbanan Nabi, maka akal kita kata kita kena cinta Nabi. Betul kan? Kita ni dapat tahu cinta Nabi, dapat belajar cinta Nabi setelah akal kita mengetahui tentang Nabi. Tak ada apa secara semula jadi kita cinta Nabi. Tak ada. Kita dengar sirah Nabi, dengar ceramah ustaz-ustaz pasal Nabi, lalu akal kita kata aku kena cinta Nabi. Maka kita pun tanya, macam mana datangkan cinta Nabi? Maka ustaz pun ajak buat gini. Contoh. Ni analogi lah nak faham mahabbah aqliyah ni. Contohnya, seorang anak, dia lahir-lahir ayah dia tak ada sebab dalam penjara. Contohlah ayah dia ada buat kes, ayah dia ada buat kesalahan jenayah, dua dadah ke contoh. Jadi dia lahir-lahir tak jumpa ayah dia sejak lahir. Lepas umur 20 tahun baru ayah dia keluar penjara, baru boleh jumpa ayah dia. Agak-agak anak ni yang besar-besar tak ada ayah, dia membesar dalam keadaan tak ada ayah. Ayah dia ada dalam penjara, ayah dia tak boleh nak dukung dia, tak boleh nak peluk dia, tak pernah tidur sama-sama, tak pernah ayah dia cuci pamper dia, tak pernah ayah dia buat pergi jalan-jalan kat taman, tak pernah ayah dia buat naik basikal, tak pernah ayah dia buat naik motor. Tak pernah. Lepas umur dia 20 tahun barulah dia boleh jumpa ayah dia. Maksudnya dia keluar penjara. Jadi agak-agak secara tabi'i, ada tak perasaan sayang dia terhadap ayah dia? Secara tabi'inya tidak ada. Sebab dia tak pernah bersama ayah dia. Secara tabi'i. Tapi orang nasihat dia kata apa? Adik, walaupun dia tak pernah cuci najis awak, walaupun dia tak pernah mandikan awak, walaupun dia tak pernah dukung awak masa kecil, walaupun dia tak pernah bawa naik basikal jalan-jalan kat taman, tapi dia tetap ayah awak, dia tetap darah daging awak, awak kena sayang dan cinta pada dia. Maka masa tu akal budak ni yang umur 20 tahun tadi kata, okey, aku kena cinta dia sebab dia ayah aku, dialah punca kelahiran aku, dan dalam diri aku ada darah daging. Masa tu akal dia kata pada dia kena cinta ayah dia. Secara tabi'i ada tak? Tak ada. Secara tabi'i tidak ada. Ataupun ada berlaku kes kat Kelantan tahun lepas kan? Tahun lepas. Tertukar bayi masa kecil. Dah besar panjang barulah tahu. Ayah dia bukan ayah sebenar, mak dia bukan mak sebenar. Tu ayah sebenar, tu mak sebenar dia. Bila cek DNA. Jadi agak-agak, lepas dia tahu mak ayah sebenar dia tu, datang perasaan sayang. Tak. Perasaan sayang tu tak terus datang. Cuma masa tu akal dia kata, oleh kerana dia mak kandung aku, masa kecil tertukar. Oleh kerana dia ayah kandung aku, masa kecil dia pun tertukar, tak tahu, aku kena sayang dia. Ini dia panggil mahabbah aqliyah. Akal yang suruh sayang. Sini tak ada. Boleh? Sini tak ada. Yang ketiga dia panggil mahabbah nafsaniyah. Cinta seseorang kerana sesuatu yang ada pada diri dia. Cinta pemain bola sepak, Ronaldo tak kenal pun kita kenal dia. Setiap kali dia main bola mesti kena tengok. Baju jersey baru keluar nama dia mesti kita kena beli. Kasut baru keluar, kasut bola je nama dia mesti kita kena beli. Dalam rumah penuh gambar-gambar dia. Maksudnya kita cintakan dia kerana sesuatu yang ada pada diri dia. Dia bukan darah daging kita. Dia tak pernah jasa pada kita. Tapi mungkin dia pandai main bola.
Dia pandai menyanyi. Dia pandai berlakon. Macam-macam lagi lah dia pandai. Jadi kita cintakan kerana sesuatu yang ada pada diri dia. Ataupun kita cintakan kerana rupa paras dia. Ini dipanggil mahabbah nafsaniyah. Baik. Jadi kita tak nak bincang yang ni lah. Ni masing-masing berbeza lah ni. Kita sekarang ni cinta Nabi kat sini. Akal kita yang cakap. Kita kena cinta Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi gini. Jadi boleh tak kita kata, saya cinta Nabi lebih pada anak-anak saya? Saya lah ni. Boleh tak saya kata, saya sayang Nabi lebih pada isteri? Dari sudut logik akalnya, dari sudut tabi'inya, saya tak pernah duduk dengan Nabi. Tak pernah bersama Nabi. Walaupun saya banyak mengajar hadis Nabi ke contoh. Tapi, hati saya tetap sayangkan anak isteri lebih pada Nabi. Jadi saya berdosa lah. Ke macam mana? Saya buat benda haram lah. Saya tidak beramal dengan ayat ni lah. Jadi hari-hari saya kena warning ayat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Ayat ni Allah Ta'ala pun tahu. Kita cinta isteri, anak, kita cinta rumah, cinta mak ayah lebih pada Nabi. Allah Ta'ala pun tahu. Kita tak boleh nak kata tipu diri kita, aku cinta Nabi yang aku tak pernah jumpa, yang aku tak pernah bersama, lebih daripada aku sayang anak aku yang aku daripada kecil jaga sampai besar. Boleh ke cakap dia? Kalau siapa sampai tahap macam tu, Masya Allah. Sangat hebat. Siapa yang sampai tahap macam tu, Masya Allah. Memang sangat-sangat hebat. Okey? Habis tu, macam mana kita berdosa lah? Sebab kita sayang anak isteri lebih pada Allah dan Nabi. Jawapannya macam ni. Allah tahu kita tak mampu untuk menyayangi Nabi yang kita tak pernah jumpa lebih daripada anak isteri. Cumanya, Allah nak tengok dari sudut keutamaan. Keutamaan ni maksudnya ni. Allah SWT nak tengok bila bertembung antara kehendak Nabi, kehendak Allah dengan kehendak anak, mana kita utamakan. Itu point dia. Okey? Sayang anak, sayang isteri. Tapi bila anak dan isteri minta buat perkara-perkara yang Allah dan Nabi tak bagi, kita fahamlah apa dia. Contohlah, kita sayang isteri, yes, tak salah. Sayang anak, yes, tak salah. Tapi anak dan isteri nak buat perkara yang Allah dan Rasul tak bagi. Masa tu kalau kita kata, aku cakap tak boleh nanti isteri aku merajuk, aku cakap tak boleh nanti anak aku merajuk, nanti dia merajuk tak senang hidup aku. Biar je lah dia buat benda tu walaupun haram tak boleh buat. Maka kat sini, kita telah salah, kita telah pun kalah dalam mendahulukan Allah dan Nabi terhadap anak dan isteri. Kita sayang anak. Anak ajak tengok wayang. Cerita Upin Ipin. Salah ke? Tak salah pun. Gila. Anak ajak tengok wayang cerita Upin Ipin. Masa tu anak kata, ayah kita masuk cerita Upin Ipin pukul 6.45. Jadi kalau masuk wayang Upin Ipin 6.45, berapa nak sembahyang maghrib? Senang cerita sekarang maghrib 7.27. 7 suku. Cerita Upin Ipin mula 7 suku. Anak beli tiket 7 suku ni lah ya, tiket wayang 7 suku. Masa tu Allah nak tengok. Kalau kita masuk wayang 7 suku, kau apa sembahyang maghrib? Pukul apa nak sembahyang maghrib? Kau apa nak sembahyang maghrib? Isyak, lepas isyak sembahyang maghrib. Jadi kita cakap pada anak, ayah akan bagi tengok wayang. Kita boleh tengok wayang. Tapi solat kena utama. Kalau kita masuk pukul 7 suku, kau apa nak maghrib? Tukar waktu. Tengok pukul 8 ke, pukul 9 ke, jadi solat maghrib. Kat situ kita telah pun mendahului Allah dan Rasul. Sama juga dalam ayat ni. Semasa belum datang seruan, contohlah, semasa sebelum datang seruan peperangan ataupun seruan untuk hijrah, duduk anak isteri, tak ada masalah. Sayangi anak, sayangi isteri. Sebelum datang seruan hijrah, sebelum datang seruan peperangan, duduk dengan anak isteri, tak ada masalah. Layan macam biasa anak isteri, menyayangi mereka macam biasa anak isteri, tak ada masalah. Tapi bila datang seruan jihad, datang seruan hijrah, masa tu Allah nak tengok siapa kamu dahulukan. Jadi sahabat Nabi yang hijrah, sahabat Nabi yang pergi perang, adakah mereka tak sayang isteri? Jadi sahabat-sahabat Nabi yang pergi perang, sahabat-sahabat Nabi yang hijrah bersama Nabi tak sayang anak, tak sayang isteri, sebab tu pergi perang. Tak, mereka pun sayang anak, mereka pun sayang isteri. Tetapi bila datang waktu dia, bila sampai masa dia, masa tu anak, isteri, rumah, harta benda kena duduk nombor 2. Masa ni nombor 1 aku kena utamakan Allah, Rasul dan kehendak Allah dan Rasul. Jihad contoh. Tu yang Allah nak tengok.
Bukanlah maksudnya setiap masa kita kena sayang Allah dan Nabi dan Rasul lebih pada isteri. Mustahil. Susah. Mustahil kita nak buat. Sebab kita sayang Nabi, kita tak pernah jumpa Nabi. Kita hanya kenal Nabi melalui cerita-cerita, melalui ceramah-ceramah, melalui bacaan-bacaan kita. Berapa kali kita pernah nangis sebab terkenangkan kisah Nabi SAW. Berapa kali air mata kita pernah jatuh terkenangkan jasa baik Nabi SAW. Berapa kali? Tiba-tiba kita nak claim, saya sayang Allah dan Nabi lebih. Allah nak tengok siapa kita utamakan. Tu je dalam ayat ni. Allah pun tahu kita tak boleh nak sayang Nabi yang kita tak pernah jumpa lebih pada ada isteri. Allah nak tengok keutamaan. Kita sayang anak. Anak minta beli pakaian-pakaian yang kalau dia pakai pakaian tu, Allah marah. Nabi tak suka. Maka masa tu kita nak tengok, anak aku nak beli pakaian ni seksi ni. Contoh ni, sekadar contoh. Tapi kalau aku tak beli nanti anak aku muka basah pula. Nanti kalau aku tak bagi nanti isteri aku tarik muka pula. Biarlah dia orang buat. Contoh. Jadi kat situ kita telah mengutamakan kehendak anak, kita telah mengutamakan kehendak isteri, walaupun berlawanan dengan syariat, kita layan juga. Sebab apa? Takut anak isteri terasa hati, takut anak isteri merajuk, tak mandang kita nanti. Jadi kat situ kita telah belakangkan Allah dan Rasul. Nampak? Maksud ayat ni bukanlah Allah suruh kita sayang Nabi lebih pada 8 perkara ni. Tak boleh. Kita tak boleh nak buat. Sebab kita tak ada zaman tu. Tapi Allah nak tengok bila sampai waktu dia mana kita utamakan. Ya, kita selepas sibuk bekerja kena bagi masa layan anak, layan isteri kat rumah. Betul lah kan? Bila datang hari cuti, solat Jumaat, azan berkumandang, boleh tak seorang tu dia tak pergi solat Jumaat atas alasan masa ni lah saya cuti nak bagi masa dengan anak dengan isteri. Alasan tu Allah tak terima. Selain waktu semayang, selain waktu jihad, selain waktu datang seruan hijrah, bukan masa datang seruan hijrah, silakan duduk dengan anak isteri macam biasa, sayangi anak isteri macam biasa, tak ada masalah. Tapi bila datang seruan Allah, bila datang perintah Allah, masa tu Allah nak tengok siapa dia utamakan. Kehendak aku yang suruh pergi perang ke, ataupun dia masih lagi duduk kat rumah stepek, lembek, tak nak keluar, atas alasan sayang anak, sayang isteri. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, banyak ayat Quran Allah kata, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Tolong baca boleh? Tolong baca dia ayat baru kita sekarang. Tuan Sofi tolong baca boleh? Tuan Sofi. Kita dah lalu sebenarnya dalam surah Al-Anfal. Muka surat 180 ayat 28. 180 ayat 28. Tolong baca Tuan Sofi. 28 dan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahawa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Harta benda dan anak-anak ujian. Terima kasih Tuan Sofi. Salah ke saya sayang harta? Salah ke saya sayang anak-anak? Tak salah pun. Bahkan dapat pahala lagi. Bahkan siapa mati mempertahankan anak, mati syahid. Siapa mati mempertahankan keluarga, mati syahid. Siapa mati mempertahankan harta benda, mati syahid. Tapi ujian, Allah nak tengok. Dalam masa kamu sayang anak-anak, dalam masa kamu sayang isteri, sayang harta, kamu abaikan tak perintah Allah? Kamu dahulukan kehendak Allah ke dahulukan kehendak anak? Tu yang Allah nak tengok. Tu yang Allah Ta'ala nak tengok. Tengok muka surat 557. Puan semua tolong baca boleh? Page 557. Ayat 14. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Satu ayat lagi. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Okey, baik. Terima kasih Puan Asma.
Allah, wahai orang beriman, sebahagian isteri kamu, sebahagian anak kamu musuh. Maksud musuh ni apa dia tahu? Mereka akan mendorong kamu membuat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak bagi. Kita tak nak buat, kita tak nak terlibat, tapi anak bujuk, jomlah mak, jomlah ayah, bolehlah mak, bolehlah ayah, sekali-sekala mak, sekali-sekala ayah. Contoh. Benda tu Allah tak suka. Benda tu Allah tak bagi. Okey? Kita nak pergi, ayah nak pergi berjihad, contoh. Isteri kata tak payahlah bang pergi jihad, biarlah orang lain dia pergi, contoh. Sedangkan masa tu Allah dan Rasul nak kita pergi jihad, tiba-tiba isteri kata tak payah. Anak kata tak payah. Tu masuk musuh kat sini, bukan masuk musuh dia orang nak perang dengan kita, bukan. Berhati-hati, berjaga-jaga. Allah kata berhati-hati. Berhati-hati maksudnya, kita tak takut isteri, tak takut anak. Bahkan banyak kes hari ni orang dera isteri, dera anak tu lah banyaknya. Yang Allah suruh berhati-hati kat sini, maksudnya jangan sampai isteri dan anak-anak kamu menjadi sebab kamu membelakangi perintah Allah dan Rasul. Tu poin dia. Contoh, ni sekadar contoh, kita bukan nak burukkan mana-mana pihak. Kita kerja jabatan kerajaan, gaji kita kecil. Okey? Kita kerja jabatan kerajaan, gaji kita kecil. Orang datang nak rasuah kita, saya kata saya tak nak ambil. Minta maaf, saya tak nak ambil duit haram walaupun seposing. Maka orang tu pun datang jumpa anak isteri kita. Nak tak pergi bercuti kat sini. Nak tak beli pakaian ni, nak tak beli ni. Kalau nak, saya bagilah duit ni kat kamu. Orang cakap pada isteri nak kita. Tapi suruhlah suami kamu ambil ni dan suruhlah dia dulukan projek ni, contoh. Kita sendiri, kita memang tak nak ambil duit rasuah. Kita sendiri, kita tak nak ambil duit rasuah. Biarlah gaji aku kecil pun aku tak nak ambil duit rasuah. Contoh. Tapi isteri kita berjumpa, bang, ambil je lah bang. Kita bukan senang nak pergi cuti. Kita ni, Langkawi pun tak pernah pergi lagi. Contoh. Ni dia offer tiket flight ni, contoh. Bercuti ni, luar negara, jauh-jauh tu. Ambil je lah. Jiran-jiran kita semua ambil. Jiran-jiran kita dapat bercuti Kulu-Kili semua ambil. Kita tak ambil bang, ambil je lah. Anak kita pun kata, ayah, jomlah pergi Langkawi. Contoh. Kita tak ada duit. Tapi masa tu orang offer rasuah. Ambil je lah duit tu ayah. Contoh. Kawan-kawan ambil, tak apa je, contoh. Masa tu kita pun dah kesian tengok isteri, kesian tengok anak-anak. Niatnya konon-konon nak bahagiakan isteri dan anak, konon-konon. Sanggup ambil duit rasuah. Jadi kat situ kita telah kalah pada anak dan isteri. Kita sendiri memang tak nak ambil duit rasuah, tahu haram, dosa. Tapi hasil pujukan anak dan isteri, kesian tengok anak dan isteri. Anak-anak orang lain semua mainan mahal-mahal, kita nak beli mainan murah pun tak mampu. Kesian tengok anak kita, tengok anak orang lain main mainan mahal-mahal. Jadi oleh kerana kesian ke anak tak suruh ambil rasuah. Kita ni ayah kesian, ambil jugalah duit rasuah untuk beli mainan ke anak. Kat sini kita telah kalah terhadap anak dan isteri. Walaupun anak isteri itu tak pujuk pun suruh kita ambil rasuah. Nampak? Jadi ayat ni, kalau kita faham secara literal, dosa sokmolah aku sebab aku hari-hari sayang anak isteri lebih pada Allah dan Rasul. Allah yang ciptakan sayang kita pada anak, pada isteri, pada adik-beradik, pada mak ayah. Allah yang buat perasaan sayang tu. Tiba-tiba berdosa pula kita sayang isteri, sayang anak. Tak. Allah pun tahu kita sayang isteri, sayang anak. Tapi Allah nak tengok siapa kita utamakan. Masa datang perintah Allah, mana kita utamakan? Tu poin dia. Masa datang seruan Nabi, suruh hijrah, suruh perang, siapa kita utamakan? Jadi sahabat Nabi yang ikut Nabi hijrah, dia orang tak sayang mak ayah. Sahabat Nabi yang ikut Nabi hijrah, dia orang tak sayang tanah, tumpah darah mereka. Mereka yang ada bisnes, yang kaya-kaya kat Mekah, ada kedai macam-macam perniagaan kat Mekah, Nabi suruh hijrah, tinggal perniagaan kat Mekah. Nak mula balik perniagaan baru kat Madinah, ingat senang ke? Nak build up customer baru, nak cari tempat, nak tu, bukan benda mudah nak mulakan hidup baru. Biasa duk Mekah income 10,000 sebulan, contohlah melalui perniagaan. Ingat pergi Madinah, lepas 2 bulan boleh dapat 10,000 sebulan. Jangan harap. Tapi sayang perniagaan, sayang tempat tinggal, sayang rumah. Kat Mekah mungkin rumah selesa, banglo contoh. Tiba-tiba pergi kat Madinah kena merempat, duduk bawah kemah, contoh. Siapa boleh terima? Siapa boleh terima? Bukan semua orang mampu nak menerima kesusahan tersebut. Tapi sahabat-sahabat ni tahu, itu kehendak Allah, kehendak Rasul. Mereka tinggalkan benda yang mereka sayang. Mereka tinggalkan mereka sayang. Okey, baik. 2 hadis nak sebut. Pertama hadis, kedua-dua ni diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa dia? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kamu, Nabi kata, sehinggalah aku ni Nabi lah, sehinggalah aku
lebih dia cintai daripada dirinya, min mali, hartanya, wa waladihi, dan ayahnya, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Jadi siapa yang menyayangi orang lain lebih pada Nabi, maksudnya iman dia tak sempurna lagi. Iman dia sempurna bila dia sayang Nabi lebih pada diri dia, anak dia, mak ayah dia, manusia keseluruhannya. Ingat senang kita nak jadi macam tu. Kita tak pernah tengok Nabi, ingat senang boleh sayang Nabi. Ingat senang ke nak claim kat mulut, ke nak claim saya memang sayang Nabi lebih pada isteri, anak dan sebagainya. Mulut boleh cakap lah, tapi hakikat kita sendiri tahu diri kita masing-masing. Hakikatnya kita sendiri tahu diri kita masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maksud hadis tu, siapa yang mengutamakan anak, isteri, adik-beradik, mak ayah lebih pada Nabi, sayang juga Nabi, sayang juga Allah, tapi sayang isteri dan anak lebih lagi, sampai tahap bila time semayang pun buat tak tahu je, utamakan anak isteri dulu. Alasan isteri suruh makan dulu bagi semayang, contoh. Nak jaga hati isteri kononnya lah. Dah azan isyak lagi masjid, tapi isteri suruh makan dulu. Kalau aku tak makan, isteri kecil hati, contoh. Okey? Jadi kat situ kita telah nampak, kita telah tunjukkan pada Allah yang kita mengutamakan Allah, isteri, anak-anak lebih pada Allah dan Rasul. Mak sayang, Allah yang buat sayang. Saya tak ada masalah. Masa budak-budak pondok lah ni, budak-budak pondok, ustaz saya cerita lah ni. Pelajar-pelajar pondok bila dia nak kahwin, dia jumpa ustaz-ustaz minta nasihat. Jumpa ustaz-ustaz minta nasihat. Pelajar-pelajar lelaki lah ni. Maka antara isi nasihat tu apa dia? Ustaz-ustaz pondok nasihat anak murid dia. Kamu nanti bila kahwin ingat, ni kamu ni lelaki lah. Bagi suami, bagi kamu, isteri kamu duduk tempat nombor 5. Kamu wahai suami, isteri kamu kedudukan nombor 5. Apa maksud kedudukan nombor 5? Pertama, kamu kena utamakan Allah. Kedua, utamakan Rasul. Ketiga, utamakan mak. Keempat, utamakan ayah. Kelima, baru isteri kamu. Ini pesanan untuk para suami. Kedudukan isteri nombor 5. Kedudukan isteri bagi suami nombor 5. Pertama Allah, kedua Rasul, ketiga mak, keempat ayah, kelima baru isteri. Manakala pesanan untuk isteri pula, kedudukan suami nombor 3. Soalnya pertama Allah, kedua Rasul, ketiga suami, keempat mak, kelima ayah. Kasih sayang, kita memang sayang. Tak kisah, mungkin kita sayang isteri lebih pada mak ayah, mungkin kita sayang suami lebih pada mak ayah. Benda tu, benda perasaan dalaman. Kita tak boleh nak kawal kadang-kadang. Betul kan? Kita tak boleh nak kawal perasaan tu. Tetapi, Allah nak tengok keutamaan. Bila datang bertembung kehendak mak dengan kehendak isteri. Kita suami ni. Kehendak mak dengan kehendak isteri. Kita memang, kita tak nak cakap pada orang lain, kita tengok diri kita. Kita ni sayang mak lebih ke sayang isteri lebih? Benda tu kita tak boleh nak buat-buat. Kalau seseorang tu sekarang ni dia sedang sayang isteri lebih pada mak dia, dia tak boleh nak buat-buat perasaan sayang tu. Kurangkan sikit isteri punya sayang, lebihkan mak sayang tak ada mak. Tak boleh nak buat-buat perasaan tu, tak boleh. Perasaan tu tak boleh nak buat. Sayang mak lebih, sayang ayah lebih pada isteri, pada pasangan, tak boleh nak buat-buat. Allah tahu, benda tu luar kawalan kita, perasaan tu. Tapi itu, yang Allah nak tengok apa dia? Bila datang pertembungan antara dua kehendak, mak nak lain, isteri nak lain. Mak suruh balik rumah dia minggu ni, isteri ajak balik rumah mertua, ajak balik rumah mak ayah dia. Maka masa tu, sayang kita memang sayang isteri lebih. Masa tu Allah nak tengok kita buat keputusan yang kita utamakan siapa. Tu point dia. Nampak? Bukanlah maknanya, kena ubah. Macam mana aku ni sayang isteri lebih? Sudah, macam mana nak buat ni? Nak kena benci isteri sikit ke supaya sayang mak lebih? Tak, bukan macam tu. Keutamaan tu Allah nak tengok. Siapa kita dahulukan? Hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Daripada Anas bin Malik juga, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa tu? Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara. Siapa yang ada 3 perkara ni dalam diri dia, dia mendapati kemanisan. Dia akan dapat kemanisan iman. Pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang yang Allah dan Rasul lebih dicintai pada selainnya. Allah dan Rasul lebih dicintai pada selainnya. Yang pertama.
Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang mencintai seorang yang lain, tidaklah dia mencintainya melainkan semata-mata kerana Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqazahu Allah kama yukrahu an yuqzafa fin nar. Seseorang yang dia benci pada kekufuran, kepada dosa, kepada maksiat, kepada perbuatan fasik, sama sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Di siapa yang ada tiga perkara ni, maka Allah bagi dia kemanisan iman. Kemanisan iman ni sahabat-sahabat ada menyebabkan dia sanggup tinggalkan benda yang dia sayang sebab nak utamakan Allah dan Rasul. Kemanisan tu dia dapat tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ada ke orang macam tu? Ada. Ada orang sayang isteri, sayang anak, tapi boleh dia tinggal 4-5 hari untuk pergi mancing tengah laut. Betul kan? Kalau nelayan pergi laut tu lain lah. Memang dia pergi ke laut untuk cari makan anak isteri dia, nelayan. Ni tak. Hobi, semata-mata kerana hobi, nak tinggal isteri 4-5 hari ke laut untuk mancing. Boleh. Utamakan mancing pada anak isteri. Boleh utamakan mancing 4-5 hari anak isteri. Anak-anak isteri suruh jimat lah. Makan apa ada je. Daud lah, mama, ayam seminggu 2 kali je suruh anak isteri dia jimat. Pergi mancing bayar 1,000 seorang. Naik bot 5 hari kat laut. Boleh dia bayar. Itu namanya dia sayang anak, sayang isteri pada memancing. Tapi bila sampai waktu hobi dia, dia utamakan hobi dia. Itu yang poin kita malam ni. Jadi macam mana nak dapat cinta Allah dan Rasul ni lebih? Maka waktu saya kata akal. Tadi kan pertama mahabbah tabi'i. Tabi'i secara tabi'i memang kita sayang anak, sayang isteri, sayang rumah secara tabi'i. Akal kena kawal tabi'i. Tabiat kita secara semula jadi sayang anak, sayang isteri. Tapi bila sampai masa hijrah, bila sampai suruhan pergi perang, masa tu akal kena main peranan. Aku memang sayang anak, aku memang sayang isteri, tapi masa ni Allah suruh tinggal untuk berjuang jalan Allah. Kena tinggalkan. Kalau siapa yang masa tu, akal dia tahu, orang Islam dia tahu, bila datang seruan jihad, kena jihad. Bila datang seruan hijrah, kena hijrah. Akal dia tahu. Tapi dia tak boleh lawan yang ni. Akal yang dia tahu tu, tak boleh nak lawan yang dalam hati dia. Secara semula jadi dia. Maka dia kalah. Jadi macam mana cara nak buat? Akal kita kena banyak cerita tentang akhirat. Akal kita kena banyak mendengar, mengetahui, membaca tentang akhirat. Sayang anak, anak akan tinggalkan kita juga nanti. Sayang rumah, rumah kita akan tinggalkan nanti. Saja harta akan tinggalkan kita ataupun kita tinggal harta. Maksudnya sayang Allah, sayang rumah, sayang isteri, satu masa kita tetap akan tinggalkan juga. Tapi yakinlah, sayang Allah, sayang Nabi akan memberi kebaikan kepada kita sampai bila-bila. Isteri kat dunia mungkin kita sayang, kat akhirat nanti tuntut macam-macam kat kita. Kenapa abang dulu isteri kita sayang hari ni? Macam-macam tuntutan kat akhirat nanti. Dia salahkan kita salahkan dia. Kat akhirat nanti. Jadi akan kita fikir, isteri aku yang aku sayang, yang aku sanggup tinggal semayang sebab dia, aku sanggup ambil benda haram sebab dia, aku sanggup ambil rasuah sebab dia. Kat akhirat nanti kalau Allah nak masuk aku dalam neraka, dia boleh tolong. Anak-anak aku yang aku sayang, aku sanggup ambil rasuah yang duit yang banyak semata-mata nak beli mainan yang anak aku suka, nak bawa bercuti anak-anak aku. Sanggup ambil rasuah yang Allah haramkan tu semata-mata nak bawa anak pergi cuti. Contoh, ni sekadar contoh. Akal kita kena tanya, akal masa tu akan main peranan. Agak-agak kat akhirat nanti, ketika mana Allah nak masukkan aku dalam neraka sebab dosa maksiat aku, sebab ambil benda haram. Agak-agak masa tu anak-anak aku boleh tolong selamatkan aku. Boleh tak? Tak boleh. Masa tu akal yang main peranan. IQ dengan EQ kan tak silap saya putih panggil macam tu lah, lebih kurang. Jadi masa tu kalau akal kita kalah, memang haram ambil rasuah ni, tapi kesian kat anak. Kesian kat anak sanggup buat benda haram, tu yang Allah Ta'ala maaf. Okey, baik. Pertama, kena banyak cerita akhirat. Kena banyak cerita akhirat. Yang kedua, kena banyak ingat kekuasaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, dan kena cakap ke akal kita, pada perasaan kita, pada diri kita, Allah yang boleh memberi keselamatan, keamanan, kebahagiaan pada aku sampai akhirat. Sayang manusia, boleh jadi manusia kita sayang hari ni, 10 tahun akan datang akan kecewakan kita.
Sayang anak yang kita sayang gila-gila masa kecil ni, 20 tahun akan datang, boleh jadi anak tu akan mengecewakan kita. Betul? Sayang isteri, ya, bagus. Boleh jadi 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, isteri tu akan mengecewakan kita. Benda tu boleh berlaku tak? Benda tu boleh berlaku. Jikalau sayang Allah, tunaikan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, yakinlah Allah tidak akan mengecewakan kita sedikit. Ni akal kena cakap macam ni. Akal kena cakap macam ni. Barulah datang perintah Allah, kita boleh utamakan perintah Allah berbanding isteri dan anak-anak. Okay? Nak saya datang cinta, nak saya datangkan cinta Nabi SAW. Banyak selawat pada Nabi dan banyak membaca, mendengar, mempelajari susah payah Nabi SAW. Dengar lagi dan lagi sampai masuk dalam hati. Kita sekarang ni ingat Nabi setahun sekali ya, Maulidur Rasul. Maulidur Rasul. Tu pun dengar ceramah 5-10 minit. Sebab apa? Tiap-tiap tahun yang sama. Contoh. Jadi dengar lebih kurang, yang penting makan lepas isyak. Contohlah. Yang ketiga, Tuan Sofi tolong share kat skrin boleh? Saya share doa dalam grup kita tadi, lupa nak terangkan. Tuan Sofi boleh tak? Dalam grup kelas kita tadi. Dalam grup doa Nabi Daud. Tuan Sofi tolong share kat skrin. Sementara saya terangkan, Tuan Sofi tolong share kat skrin. Tuan-tuan type je kat Google, doa Nabi Daud. Tuan-tuan dan puan-puan type je kat Google, doa Nabi Daud. InsyaAllah keluar doa tu. Jadi amalkan doa. Allahumma inni as'aluka hubba. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi ada, riwayat daripada Imam At-Tirmizi ada, riwayat Imam Abu Daud pun ada. Imam Ahmad pun ada. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka hubba wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubba. Ya Allah, aku minta kepadamu cinta kepadamu. Ya Allah, aku meminta cinta kepadamu. Minta pada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Dan cinta kepada orang yang mencintaimu. Cinta kepada Nabi SAW. Okey? Wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Dan amalan-amalan. Cinta kepada amalan-amalan yang boleh menyampaikan kami kepada cinta padamu. Boleh Tuan Sofi? Ya Ustaz, tengah cari. Okay. Loading. Ataupun kalau buat saya host, saya boleh share kot insyaAllah. Ke macam mana? Boleh Ustaz. Ya. Saya dah share kat kelas kita Ya, Ustaz host sekarang Ustaz. Saya host. Ya Ustaz. Okey, baik. Okey. Ni doa dia. Tuan-tuan kalau type je dekat Google, doa Nabi Daud. InsyaAllah keluar doa dia. Okey. Sekejap, sorry. Sekejap Okey, ni doa dia. Doa mendapat cinta Allah. Okey. Tuan Sofi yang share ke saya yang share ni Tuan Sofi? Saya Ustaz, saya share. Tuan Sofi share. Okey, cukup tu. Saya cuba nak share, tak dapat, tak apa. Okey, nampak ni? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku minta kepadamu, cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang mencintaimu, Nabi Muhammad. Dan cinta kepada amalan yang boleh mendekatkan diri kepada cintamu. Ini minta kepada Allah SWT. Ni bila dapat ni, maka kita akan jadi orang yang mampu mengutamakan kehendak Allah, kehendak Rasul berbanding benda-benda sekeliling yang kita sayang. Benda-benda sekeliling yang kita sayang. Boleh? Okey, baik. Jadi itu perkara yang kita buat untuk mendatangkan cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama, lebih pada isteri, anak, keluarga, rumah, perniagaan yang kita sayang. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam ini berdosa sebab sayang anak ke, sayang isteri ke, sayang adik-beradik ke? Tak. Orang Islam tak berdosa sebab sayang anak, isteri, adik-beradik. Orang Islam berdosa ini bila mengabaikan kehendak dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh jihad, tak nak jihad. Kenapa? Sayang isteri, sayang anak. Allah suruh hijrah, tak nak hijrah.
Kenapa? Sayang bisnes, sayang perniagaan, sayang rumah. Itu yang Allah Ta'ala marah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala kata pada dia, fatarabbasu, tunggulah kamu, tunggu. Aku suruh hijrah, tak nak. Aku suruh jihad, tak nak. Okey? Anak kita nak mainan, anak kita nak video game, anak kita nak laptop, kita beli. Anak kita nak mainan, nak video game, nak laptop, kita beli. Beli. Salah ke anak kita menyayangi mainan dia? Tak salah. Sebab kita yang belikan. Salah ke anak kita menyayangi video game yang kita belikan untuk dia? Tak salah. Tidur dengan video game, sayang dengan video game tu, tak salah. Salah ke anak kita menyayangi telefon, menyayangi laptop yang kita beli untuk dia? Tak salah. Tapi, kalau anak kita sampai malas pergi sekolah, sampai anak kita malas mayang, anak kita tak nak tolong isteri kat dapur sebab main laptop, main video game, masa tu tak sesuai dah. Masa tu kita kena ambil tindakan, dah tak ada anak kita. Kita pun nak watan dia kata, ayah yang belikan video game kat adik, ayah yang belikan laptop kat adik, ayah yang belikan mainan ni kat adik. Memang aku belikan kamu, tapi bukan suruh main 24 jam. Sampai yang semayang, masa semayang, semayang. Sampai masa makan, makan. Sampai masa pergi sekolah, masa belajar, belajar. Takkan nak step back dengan benda tu 24 jam. Tu kita kata pada anak kita. Sama lah juga Allah bagi kita isteri, Allah bagi kita anak-anak, Allah bagi kita tempat tinggal, Allah bagi kita bisnes dan sebagainya. Lepas tu Allah tak bagi kita sayang benda macam tu. Bukan Allah tak bagi kita sayang benda macam tu. Yang Allah marahnya bila sampai masa kena tinggalkan, kita tak nak tinggalkan. Itu yang Allah marah. Dia tak faham ayat ni sebenarnya. Hari ni apa berlaku? Orang Islam sanggup tinggalkan agama, sanggup tak nak berjuang jalan Allah, sanggup tak nak hijrah sebab sayang 8 perkara. Walau kalau tinggal semayang tak mati pun nak bini, walau kalau tinggal semayang tak rugi pun bisnes. Tapi alasan sayang benda-benda ni sampai abaikan perintah Allah, Allah kata, tunggulah, tunggu. Fatarabbasu, tunggulah sehinggalah Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kenapa orang Islam dirotan oleh Allah Ta'ala? Senang ceritalah. Hari ini kenapa orang Islam dirotan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kerana orang Islam mengutamakan 8 perkara ni lebih pada kehendak Allah dan kehendak Rasul. Boleh? Allah tidak akan memberi tunjuk kepada orang yang fasik. Maksudnya, orang yang sayang anak, sayang isteri sehingga mengkebelakangkan, sehingga mereka sehingga mereka mendahulukan kehendak anak isteri lebih pada kehendak Allah, maka mereka ni adalah fasik. Sanggup tinggal semayang, sanggup buat benda haram, sanggup buat benda yang Allah tak suka semata-mata sayangkan anak, sayangkan isteri, maka di sisi Allah mereka adalah orang yang fasik. Fasik ini tak semestinya kafir. Fasik itu maksudnya apa dia? Orang yang buat benda yang Allah tak suka walaupun dia Islam. Boleh? Okey, baik, seterusnya masuk ayat baru. Laqad, demi sesungguhnya. Habis laqad, demi sesungguhnya. Nasarakum, telah membantu kamu. Nasarakum, telah membantu kamu. Allahu oleh Allah. Allahu oleh Allah. Fi pada mawatina, medan-medan peperangan. Mawatina, medan-medan peperangan. Battlefield. Jadi battlefield. Medan-medan peperangan. Kathiratin yang banyak. Kathiratin yang banyak. Wa dan yauma pada hari. Yauma pada hari Hunain, peperangan Hunain. Hunainin, peperangan Hunain. Is ketika a'jabatkum, mengagumkan kamu. Berterjemah rejoice you, menggembirakan kamu. Dua-dua bolehlah. A'jabatkum, mengagumkan kamu. Kasratukum, oleh bilangan kamu yang ramai. Kasratukum, oleh bilangan kamu yang ramai. Okey. Fa maka lam tidak tughni, ia memberi manfaat. Tughni, ia memberi manfaat. Maksudnya jumlah yang ramai itulah. Terjemah tughni, ia memberi manfaat. Ankum terhadap kamu syai'an, sedikit pun. Syai'an, sedikit pun. Wa dan
Daqat terasa sempit. Daqat terasa sempit. Alaikum ke atas kamu. Alaikum ke atas kamu. Al-ar bumi yang luas. Al-ar bumi yang luas. Al-ar bumi saja, jangan terjemah luas lagi. Sorry, maafkan saya. Al-ar bumi. B dengan ma apa yang rahubat ia luas. Rahubat ia luas. Bumi itu luas tapi kamu rasa sempit. Boleh? Rahubat ia luas. Summa kemudian tawallaitum kamu berpaling. Wallaitum kamu berpaling. Okey? Wallaitum kamu berpaling. Dalam braket tulis melarikan diri. Mudbirin ke belakang. Okey, terjemahkan dia. Puan Ena terjemahkan, Puan Ena. Ada Puan Ena? Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Muhammad Syahril, yuk terjemahkan boleh Tuan Haji Syahril. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demi sesungguhnya telah membantu kamu oleh Allah pada medan-medan peperangan yang banyak dan pada hari peperangan Hunain ketika mengagumkan kamu oleh bilangan kamu yang ramai. Maka tidak ia memberi manfaat terhadap kamu sedikit pun dan terasa sempit kata kamu ketika kamu bumi dengan apa yang luas. Kemudian kamu berpaling, balikan diri ke belakang. Okey, baik. Apa relate ayat 24 dengan ayat 25? Allah nak beritahu, kamu wahai orang Islam yang telah hijrah, telah berjihad, tinggalkan kampung halaman, telah tinggalkan anak isteri, telah tinggalkan bisnes, tinggal sawah ladang. Kalau ada sawah lah, mana ada sawah. Tinggal ladang kurma, ladang anggur, semata-mata ikut Nabi hijrah ke Madinah. Allah telah pun meraihkan ataupun Allah membalas jasa pengorbanan kamu tu. Korban lah, korban perasaan sayang, korban perasaan cinta, semata-mata untuk tunaikan kehendak Allah dan Rasul. Allah Ta'ala telah membalasnya. Allah Ta'ala telah membalasnya dengan memberikan kepada kamu banyak kemenangan-kemenangan. Pertama, peperangan Badar kamu menang. Khandaq kamu menang. Ahzab pun samalah, Khandaq Ahzab. Kemudian kamu menang dalam peperangan Zatus Salasil. Banyak peperangan Nabi menang. Kemudian kamu menang dalam peperangan dengan orang Yahudi. Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah. Semua kamu menang. Kemudian kamu menang juga dalam penaklukan kota Mekah. Dalam penaklukan kota Mekah, kamu menang juga. Banyak peperangan kamu menang. Jadi, menangnya kamu dalam peperangan sebab apa? Sebab kamu sanggup tinggalkan benda-benda yang kamu sayang, tinggalkan orang-orang yang kamu sayang, semata-mata nak tunaikan kehendak Allah. Tu Allah bagi kemenangan pada kamu. Jadi, lawan daripada ayat ni maksudnya, kalau kamu tak sanggup tinggalkan 8 perkara ke atas tadi, Allah pun tak akan bantu kamu mencapai kemenangan dalam banyak peperangan-peperangan kamu. Okey? Kemudian Allah cerita, salah satu peperangan yang Allah bantu kamu adalah peperangan Hunain. Salah satu peperangan yang Allah bantu kamu ialah peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni berlaku setelah penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Setelah Nabi SAW takluk kota Mekah tahun 8 Hijrah. Maka masa tu orang Mekah semua dah mengalah, tak boleh nak melawan dah. Ada yang melawan masa tu. Masa Nabi takluk kota Mekah, adalah beberapa orang yang cuba melawan, tapi mereka semua telah dikalahkan oleh orang Islam. Yang lain semua berkumpul, menyerah diri, tak nak lawan. Lalu, pada masa tersebut, ada kota ketiga yang terbesar di Hijaz. Mekah, 1. Madinah, 2. Yang ketiga, kota terbesar yang ada di tanah Hijaz adalah Taif.
kat sana ada dua kabilah besar, iaitu Bani Thaqif dan juga Bani Hawazin. Mereka ni setelah dengar Mekah ditakluk oleh Nabi Muhammad SAW, mereka bersepakat dan bernekat dengan berkata, merekalah pertahanan terakhir bagi penyembah-penyembah berhala. Orang Madinah dah out, penyembah berhala Madinah dah out, penyembah berhala Mekah dah out, kita je tinggal. Jadi kita akan bertahan untuk mengekalkan ajaran penyembah berhala kat tanah Hijaz ni. Kitalah yang pertahanan terakhir. Okey, walaupun orang Quraisy telah ditakluk oleh Muhammad, kita takkan merelakan kita ditakluk oleh Muhammad. Ketua mereka ada dua orang. Satu nama Malik bin Auf, satu nama Malik bin Auf. Okey. Satu lagi nama satu nama Malik bin Auf, satu lagi nama Durai bin As-Summah. Durai bin As-Summah. Malik bin Auf ni dia berani, semangat, tapi dia kurang siasah. Maksudnya jenis tak ikut akal sangat. Ikut semangat lebih. Tak ikut cerdik sangat, ikut semangat lebih. Malik bin Auf. Manakala Durai bin As-Summah ni dia berani, kuat, tapi dalam masa sama dia cerdik juga. Malik bin Auf ni oleh kerana semangat nak mempertahankan ajaran penyembah berhala di tanah Hijaz, apa dia buat? Dia ajak seluruh Bani Thaqif dan Bani Hawazin keluar bawa anak isteri, keluar bawa emas, perak, binatang ternak, keluar bawa semua sekali. Untuk tunjukkan orang Arab lain, kita ni takkan mengalah sewenang-wenangnya. Kawan dia nama Durai beritahu, tak payahlah buat macam tu, nanti bawa isteri-isteri kau boleh bantu apa buat. Bawa banyak kambing lembu kau boleh bantu apa buat. Dalam peperangan ni yang berguna banyak senjata, banyak askar, bukan bawa banyak kambing lembu ada faedah. Tapi oleh kerana semangat mengatasi akal, maka dia tak layan kata-kata kawan. Tapi Nabi SAW dah dapat berita dah ni. Hawazin dengan Bani Thaqif ni dah bergabung nak lawan Nabi dekat Mekah. Nak lawan Nabi dan orang Islam lain. Dan Nabi juga ada dapat berita bahawasanya pemimpin Malik bin Auf telah bergerak. Pasukan dia agak besar. Dalam pasukan dia ni, anak isteri semua dia bawa. Bahkan beribu-ribu unta, beratus-ratus ekor kambing. Mereka bawa nak lawan Nabi, nak mempertahankan tanah Hijaz daripada ditakluk seluruhnya oleh Nabi dan orang Islam. Ketika laporan ini disampaikan pada Nabi SAW, apa kata Nabi? Kata Nabi apa? Tentang geng-geng Bani Hazin dan Bani Thaqif ni. Nabi kata apa? InsyaAllah esok seluruh harta-harta yang mereka bawa tu akan jadi booty, akan jadi ghanimah bagi orang Islam. Itu kata Nabi SAW tentang dua kabilah ni. Maka setelah Nabi dapat berita tentang mereka, Nabi pun berangkat dengan bawa 12,000 tentera Islam. Tentera Islam yang Nabi bawa 12,000. Maksudnya 12,000 tu termasuklah Muhajirin dan Ansar. Dan masa tu lebih kurang campur lagi, lebih kurang 2,000 orang yang menyerah masuk Islam. Masa Nabi tawan kota Mekah, kita dah cerita dalam kelas-kelas sebelum ni, Nabi bagi pilihan kan pada orang-orang kafir Mekah. Sama ada nak menyerah masuk Islam, ataupun nak keluar pada kota Mekah, duduk pada tempat lain, pandai-pandai lah. Ataupun rasa nak lawan balik, boleh lawan balik. Jadi lebih kurang masa tu 2,000 orang menyerah masuk Islam bersama di tangan Nabi SAW. Jadi 12,000 campur 2,000, lebih kurang 14,000 orang. Di masa tu 14,000 orang Islam nak lawan orang kafir yang tak sampai 10,000 tentera Bani Hawazin dan juga Bani Thaqif. Maka keluar daripada mulut-mulut orang Islam, termasuklah mulut Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita tidak akan dapat dikalahkan lagi. Kita sikit pun takkan dapat dikalahkan lagi. Dulu masa kita sikit, orang kafir musuh kita ramai, kita boleh menang. Orang Quraisy yang jauh lagi kuat pada kita, kita boleh kalahkan. Apatah lagi ni dua puak yang kecil ni, apalah sangat kita nak susah nak kalahkan mereka. Di bilangan kita besar, bilangan kita yang ramai ni, mesti boleh menang punyalah. Bukan Abu Bakar sahaja, tetapi sahabat-sahabat lain pun merasai perasaan yang sama. Dulu kita sikit kat Badar, orang musuh ramai boleh menang. Dan kita pula ada banyak pengalaman menang peperangan besar sebelum ni. Sekarang kita dah majoriti musuh sikit, takkan kita kalah.
Ni mengagumkan kamu banyaknya bilangan kamu. Sedangkan banyaknya bilangan kamu, Allah kata tak tolong kamu pun sikit. Lalu Nabi SAW pun bergerak menuju ke tempat nama Hunain. Menuju ke tempat sebuah lembah yang namanya Hunain. Jadi Hunain nama tempat. Lawan dengan Bani Hawazin dan juga Bani Thaqif. Bani Hawazin dan juga Bani Thaqif. Dalam perjalanan, dia orang lalu kat tempat nama Hunain. Asalnya nak perang kat tempat lain, tapi kat Hunain ni, mereka telah diserang hendak. Di bawah pimpinan Komandan Malik bin Auf. Tadilah yang jenis semangat tadi. Kat sana ada satu jalan sempit, tengah-tengah bukit. Nak pergi satu tempat, nak pergi ke Sakif dan juga perkampungan Hawazin dan Bani Sakif ni, mesti kena lalu ke tempat tersebut. Lalu kat jalan sempit tengah-tengah bukit tu, tentera-tentera Bani Hawazin dan jadi Bani Sakif telah tunggu kat lereng bukit serang dak. Orang Islam lalu jalan tu, dia campak batu pada atas. Lalu mereka serang pada atas dengan tombak dan anak panah. Tengah-tengah kena serang tu, timbullah satu kegugupan luar biasa terhadap serangan dak tersebut. Sehingga kacau bilau habis. Dan yang banyak kelang kabutnya, yang banyak jadi kacau bilaunya, tahu tak siapa dia? Orang-orang baru. Yang baru menggabungkan diri masuk Islam ni. Mereka ni lah yang buat kacau. Lalu oleh kerana mereka punya buat kacau ni, kegugupan mereka, ketakutan mereka, kacau bilau mereka telah merebak ke seluruh tentera. Seolah-olah aliran elektrik yang merebak ke setiap tempat. Yang kena seramkan semua geng-geng yang baru-baru ni dia. Tapi dia punya kelang kabut, dia punya takut, dia punya kucak-kacik menyebabkan seluruh tentera jadi macam tu juga. Sehingga kan barisan-barisan mereka kucak-kacik. Kuda-kuda kucak-kacik lari bertepian tak tahu lagi mana. Sampaikan pada hari itu orang-orang kafir yang baru masuk Islam, orang kafir yang baru masuk Islam sebab terpaksa kerana ditawan oleh Nabi, dia kata apa dia? Dia orang yang lari ni mesti lari tak berhenti sampai ke laut lah ni. Orang kafir yang masuk Islam join tentera Nabi ni, maksudnya mereka masuk Islam sebab terpaksa, itulah dia kata apa dia? Dia orang yang akan lari ni mesti lari tak berhenti sampai tepi laut kan. Sebab tengok orang Islam lari. Ada seorang lagi yang bernama dia Kaldah bin Junaid. Dia kata apa dia? Hari ni sihir Muhammad mesti habis lah ni. Maksudnya peperangan ni adalah kekalahan beliau yang besar. Sebelum ni banyak peperangan beliau menang kan. Nabi Muhammad menang. Ni bermula ni kekalahan dia ni. Tapi pada masa tu ada seorang lagi orang kafir, Sofwan bin Umayyah nama dia. Dia ni masih kafir lagi ni. Orang nak ceritanya orang Arab ni dia sifat perkauman tu kuat. Yang cakap tadi, yang saya cakap suka gembira tengok orang Islam lagi tadi, geng-geng yang masuk Islam kerana terpaksa tadi. Pada masa ni ada seorang orang kafir, dia sedialah join tentera Islam, nama dia Sofwan bin Umayyah. Masa tu masih musyrik lagi. Dia cakap apa pada Kaldah bin Junaid? Dia kata, diamlah kau. Aku sumbat mulut. Semoga Tuhan menutup mulut kamu, dia kata. Bagi aku, dipimpin oleh orang nama Quraisy, nama Muhammad, lebih baik daripada dipimpin oleh puak Bani Hawazin. Ini sifat perkauman tu kuat. Orang musyrikin. Bani Hawazin kafir sama macam dia. Bani Thaqif kafir sama macam dia. Tapi bukan puak Quraisy. Dia kata apa? Daripada aku kena tawan, daripada aku dipimpin oleh ketua yang bukan orang Quraisy, walaupun seagama dengan aku, lebih baik aku dipimpin oleh orang Quraisy walaupun berbeza agama dengan aku. Semangat kebangsaan tu kuat orang musyrikin. Walaupun agama tak sama, tapi bangsa sama lagi baik. Ini ketaksuban mereka. Lalu Nabi SAW masa tu tetap tak melarikan diri. Nabi SAW cakap dengan suara yang lantang. Wahai manusia, jangan lari. Mari berkumpul kepada aku. Aku adalah Rasulullah. Aku adalah Muhammad anak Abdullah. Tapi yang lari tetap lari juga. Lalu ketika mana Nabi SAW menyeru, maka masa tu sahabat-sahabat Nabi yang lain yang rapat dengan Nabi terus bergegas mengelilingi Nabi SAW. Okey, semua mula masa tu cuba datang dekat dengan balik dengan Nabi SAW. Lebih kurang 80 orang sahabat-sahabat Nabi yang
hijrah daripada Madinah, yang datang pada Madinah, yang daripada Mekah hijrah ke Madinah 80 orang. Semua berdiri di keliling Nabi SAW 80 orang ni. Mereka tunggu apa Nabi nak sampaikan. Maka Nabi SAW masa tu tak tunjuk muka gerun, tak tunjuk muka takut. Benar-benar terlihat di wajah Nabi SAW sikap seorang panglima tentera perang tertinggi. Dia cakap apa pada Abbas? Wahai Abbas, panggil orang Ansar. Wahai Abbas, panggil semua orang yang telah berbaiat dengan aku di Hudaibiyah. Maka dalam keadaan kelam kabut tu, Abbas panggil, wahai orang Ansar, wahai orang yang berbaiat dengan Nabi di Hudaibiyah. Nabi panggil, mari. Maka ketika mana Abbas mengulang-ulang perkataan tersebut, maka orang-orang Islam tadi yang lain mula jawab, labbaik ya Rasulullah, kami datang. Maka mereka pun mula datang, seorang demi seorang, sehingga orang Islam mula berkumpul balik. Nak susun strategi balik. Masa tu Nabi dengan orang Islam tengok Bani Hawazin ni bawa unta, naik kuda sambil pegang bendera hitam. Bendera puak mereka. Bendera bukan bendera hitam, bendera Bani Hawazin, bendera kaum mereka lah. Pembawa bendera mereka ni, pembawa bendera orang kafir ni, kulu kihili, duk kejar orang Islam, duk lari. Maka Nabi SAW kumpul balik tentera. Akhirnya 100 orang kumpul kat Nabi. Maka mereka pun dengar cakap Nabi dan kata, serbu. Maka orang yang pertama menyebut adalah Ali bin Abi Thalib. Yang dia orang serbu siapa mula-mula sekali? Pembawa bendera hitam kaum musyrikin tu. Dia orang pembawa bendera tu naik unta warna merah. Maka Sayyidina Ali pergi pancung kepala unta tu, sahabat Ansar tikam bawa bendera. Dengan jatuhnya pembawa bendera tu, bendera dapat dirampas, maka semangat orang Islam mula datang balik. Sehingga Nabi SAW dapat mengalahkan mereka. Lalu ketika mana Nabi SAW telah kalahkan orang-orang Quraisy ni, orang-orang Bani Hawazin dan juga Bani Taif ni, mereka melarikan diri. Sehingga mereka meninggalkan beribu-ribu ekor unta. Beratus-ratus ekor kambing. Maka Nabi SAW, masa tu Nabi tunggulah kok orang Bani Hawazin ni. Ketua dia orang dah lari dah. Dalam riwayat mengatakan, salah seorang yang kena tawan, tahu tak siapa dia? Salah seorang yang kena tawan adalah ibu susu Nabi SAW, Halimatus Sa'diyah. Salah seorang kena tawan ni adalah ibu susu Nabi SAW. Namanya Halimatus Sa'diyah. Dia yang tak ada kena tawan. Maka Nabi SAW minta pada sahabat-sahabat untuk bebaskan dia. Maka sahabat-sahabat setujulah untuk bebaskan dia. Ada pendapat mengatakan, jadi saya tertinggal tadi. Masa Nabi cakap pada sahabat segang, apa Nabi buat? Nabi ambil segumpal tanah, Nabi balik. Nabi cakap pada apa? Nabi cakap apa pada orang kafir? Kumpulan Hawazin. Kalahlah kalian. Semoga kamu semua kalah demi Tuhan yang telah menguasai Nabi Muhammad SAW. Maka Malik bin Auf, ketua kafir, dia tengok orang dia kalah, dia pun lari. Dia tinggal bodoh macam tu. Dalam riwayat, dalam tafsir Dr. Hamka, dia berkata lebih kurang harta ditinggalkan 25,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing, 4,000 ukiah emas perak dan 6,000 orang tawanan. Salah seorang tawanan ni lah mak susuan Nabi, Halimah binti Zuhair. Lalu Nabi SAW tunggulah kok dia orang nak kepala tentera tadi datang nak mengalah, nak mohon ampun masuk Islam. Jadi kalau dia orang mengalah minta ampun masuk Islam, Nabi nak pulang baliklah harta-harta benda ni kat dia orang. Jangan lepas 10 hari tak mari juga. Lalu Nabi pun mulalah bagi-bagikan harta rampasan tersebut. Nabi SAW bagi harta rampasan kat sini pelik sikit. Nabi bagi kepada kaum baru masuk Islam. Nabi bagi pada Abu Sufyan 100 ekor unta. Anak dia 100 ekor unta, Muawiyah. Anak dia seorang lagi, Yazid, 100 ekor unta. Orang-orang Mekah yang lain ada dapat 50 ekor unta, ada dapat 25 ekor, ada dapat 1 ekor kambing, mereka bawa semua.
Mereka pun berduyun-duyun dapat watak ghanimah hok balik. Sehingga kan ada orang Badui datang, dia tarik sehelai kain yang Nabi sedang pakai selendang. Dia tarik-tarik. Maka Nabi kata, wahai manusia, selendang aku jangan tarik. Kalaulah aku ada banyak harta, sebanyak pohon kayu di Tihamah, mesti aku bagi semua, Nabi kata. Aku bagi semua lah. Aku ni bukan kedekut, aku bukan penipu, aku bukan orang kedekut, aku bukan pengecut, aku akan bagi semua. Sampai macam tu sekali. Lalu dalam kes ni, timbullah desas-desus yang tidak baik. Boleh kata desas-desus. Timbullah kita kata suara-suara tak baik di belakang Nabi SAW. Orang Ansar kata apa dia? Orang Ansar kata Muhammad ni dia bagi kat orang kampung dia je. Muhammad ni dia bagi harta ghanimah kat orang Mekah je. Kita orang Madinah tolong dia, bantu dia, dia tak bagi. Lalu datang seorang sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata apa? Datang seorang sahabat Nabi nama Sa'ad bin Ubadah. Dia jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, kaum Ansar ni ada perasaan sesuatu dalam hati mereka terhadap engkau. Mereka ingin penjelasan. Dalam hati mereka ada terbuku sesuatu lah terhadap engkau. Mereka nak penjelasan. Maka Nabi tanya, pasal apa tu? Maka dia pun jawab, Sa'ad bin Ubadah jawab, tentang perbagian terapasan. Kau bagi kabilah Arab je, kabilah Mekah je, orang Ansar tak bagi. Maka Nabi tanya Sa'ad bin Ubadah, kau sendiri macam mana? Kau sendiri macam mana kau? Dalam hati kau sendiri macam mana? Ada sama perasaan macam dia orang juga ke? Maka Sa'ad bin Ubadah jawab, saya tidak terlepas daripada ikatan kaum saya. Maksudnya, kalau kaum saya rasa macam tu, saya pun ada perasaan macam tu juga. Maka Nabi kata, panggil orang Ansar kumpul. Maka Nabi SAW panggil orang Ansar kumpul. Ketika mana Nabi SAW panggil orang Ansar kumpul, tidak ada seorang pun tinggal, maka Nabi naik, lalu Nabi berucap, Nabi berkhutbah. Nabi kata, wahai orang Ansar, bukankah dulu kamu sesat? Lalu Allah datangkan aku, Allah bagi petunjuk pada kamu. Kamu dulu miskin, lalu Allah datangkan aku, kamu semua jadi kaya raya. Kamu dulu bermusuh-musuhan, lalu Allah datangkan aku, kamu jadi bersatu. Maka setiap kali Nabi tanya, mereka jawab, ya. Maka Nabi SAW kata, Nabi SAW cakap lagi, Nabi SAW kata lagi, maka Nabi kata apa pada mereka? Kalau kamu ada apa nak kata, kata sekarang. Lalu mereka pun jawab, ya Rasulullah, kau datang kepada negeri kami dalam keadaan orang terusir, kami sambut, kami jaga. Engkau dibuang oleh kaum kau, kami sambut, kami pujuk engkau. Kau dalam bahaya, kami lindungi engkau. Engkau dalam kekecewaan, kami yang tolong bantu engkau. Maka mereka menjawab, semuanya adalah daripada kurniaan Allah dan Rasul. Okey? Lalu Nabi SAW kata, wahai orang Ansar, kenapa ada syak wasangka kepadamu terhadap aku? Hanya dalam urusan agama yang remeh-temeh ni, kamu sanggup ada perasaan tak baik dalam hati kamu terhadap aku? Lalu kamu lupa ke nikmat Allah yang besar terhadap kamu? Kamu dah lupa ke nikmat Allah besar terhadap kamu? Nabi tanya mereka satu soalan yang sangat menyentuh hati. Mana lagi untung? Nabi kata, mana lagi untung? Mereka balik bawa harta ghanimah lagi untung ke? Kamu balik aku ke Madinah lagi untung? Soalan Nabi sangat menyentuh hati bangsa. Mana lagi untung? Dia orang bawa balik harta ghanimah yang banyak lagi untung ke? Kamu balik aku lagi untung? Maka masa tu bercucuranlah air mata orang-orang Ansar terhadap Nabi SAW. Okey, baik. Panjang cerita dia. Jadi nak cerita dalam ayat ni. Allah nak kata apa dia? Allah banyak bantu kamu. Termasuk, nanti tuan-tuan tengoklah kat Google kisah peperangan Hunain. Okey, last sekali Allah bagi menang. Lepas pada ni ayat dia Allah bagi menang. Okey? Jadi Allah nak kata, bila kamu sanggup korbankan, tinggalkan yang kamu sayang semata-mata kerana Allah, Allah akan bantu kamu. Banyak peperangan, termasuk peperangan Hunain. Itu poin ayat ni. Cumanya Allah nak kata, kamu menang kat Hunain bukan sebab kamu ramai. Kamu menang kat Hunain sebab aku tolong. Masa tu kamu sampai perasan, boleh menang sebab ramai. Ingat sikit, ramai kamu tu tak ada function masa tu. Ramainya kamu masa tu tak tolong kamu pun. Jadi Allah Ta'ala nak tarbiyah orang Islam dalam kes ni. Ni cerita luas sikit lah. Allah nak beritahu, yang beri menang Allah. Yang beri kalah Allah. Allah tidak tertakluk dengan syarat sikit banyak. Kalau orang tu ramai, Allah kena bagi menang. Kalau orang tu sikit, Allah kena bagi kalah. Tak, Allah tidak tertakluk dengan syarat jumlah bilangan. Dalam surah Al-Baqarah, kita dah lalu ayat dia, Allah kata apa dia?
kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ayat ni dalam kisah Talut dan Jalut. Surat 41 ayat atas sekali. Nanti kita refer lah. Berapa banyak golongan-golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan-golongan yang ramai dengan izin Allah. Allah Ta'ala kata. Jadi Allah tidak tertakluk dengan bilangan untuk beri kemenangan ataupun kekalahan. Maksudnya orang Islam perasan. Orang Islam datang latih perasaan. Bukan bangga lah. Maksudnya mereka rasa bilangan boleh bagi menang. Sedangkan sebelum ni mereka yakin Allah bagi menang sebab mereka sikit. Tapi bila dah ramai, hati rasa lain. Masa tu Allah nak tarbiyah mereka, Allah buat bagi rasa kalah sekejap. Nak suruh mereka sedar yang bilangan banyak pun kalau Allah tak bantu tak jadi apa juga. Okey, baik, habiskan muka surat ni boleh? Sikit lagi. Summa kemudian anzala menurunkan, ni dalam peperangan Hunain lagi lah. Anzala menurunkan Allahu oleh Allah sakinatahu ketenangannya ala kepada rasulihi rasulnya wa dan ala ke atas al-mu'minin orang-orang yang beriman wa dan anzala dia telah menurunkan junudan tentera-tentera. Junudan tentera-tentera. Lam terjemah yang tidak. Okey. Tarauha kamu dapat melihatnya. Okey. Tarauha kamu dapat melihatnya. Wa dan azaba dia telah mengazab. Okey. Allazina orang-orang yang kafaru kafir. Wa dan zalika demikian itulah jazau balasan al-kafirin bagi orang-orang kafir. Okey, terjemahkan dia. Puan Tentisem terjemahkan ayat terakhir kita. Puan Tentisem. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menurunkan oleh Allah ketenangannya kepada Rasulnya dan ke atas orang-orang yang beriman, dan dia telah menurunkan tentera-tentera yang tidak kamu dapat melihatnya, dan dia telah mengazab orang-orang yang kafir, dan demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Okey, baik. Terima kasih, Puan. So, dalam peperangan ni juga, lepas tadi kita cerita dah, mula-mula orang Islam jadi kelang kabut. Bumi yang luas jadi sempit. Maksudnya apa? Macam mana boleh kalah ni? Kita ramai ni. Nabi ada, orang Islam makin ramai. Musuh sikit kita boleh kalah macam mana? Lalu Allah turunkan ketenangannya. Maksudnya apa dia? Nabi menyatukan balik orang Islam, membakar semangat mereka semula untuk meneruskan peperangan. Allah tolong Nabi, tolong orang mukmin, dan Allah menurunkan tentera-tentera yang kamu tidak melihatnya. Maksudnya Allah hantar malaikat bantu peperangan tersebut, ataupun makna tentera-tentera kat sini apa dia? Keberanian, semangat baru. Apa lagi? Semangatlah, keberanian, semangat datang balik. Dan Allah mengazab orang kafir. Maksudnya orang kafir yang lari itu, Allah Ta'ala buat azab orang kafir yang mati, dan orang kafir yang mati dalam peperangan tersebut, Allah azab mereka. Allah bagi kekalahan pada mereka, dah kalah. Harta benda kena rampas orang Islam. Itulah balasan bagi orang kafir kat dunia ni. Walau bagaimanapun, tidak berapa lama lepas tu, mari balik geng-geng kafir yang lari tadi. Saki, Baki, Bani Hawazin dan Bani Sakif tadi, masuk Islam. Ada sebahagian mereka yang masuk Islam. Dalam tawanan-tawanan 6,000 tu pun ramai yang masuk Islam. Sebab ayat minggu depan kita akan masuk buku surat baru, summa yatubullah, Allah akan terima taubat mereka. Jadi yang geng-geng Bani Hawazin, Bani Sakif yang lawan Nabi pada perangan Hunain ni, mereka bertaubat. Minggu depan ayat kita, Allah terima taubat mereka. Maksudnya mereka masuk Islam, Allah suruh Nabi terima keislaman mereka. Okey, kita berhenti di sini dulu.
Boleh? Kita sambung minggu depan insya-Allah muka surat baru. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Allah wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.